Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapak-bapak sekalian, banyak kali yang kecil kalahkan yang besar. Atau Allah beritahu banyak kali kumpulan kecil Allah bagi kalahkan orang yang kumpulan besar. Jadi Allah bagi dalam Badar kumpulan yang kecil kalahkan yang besar. Talut kalahkan Jalut, kumpulan yang kecil juga. Jadi untuk Allah buat kumpulan kecil, Allah bagi perintah siapa lalu sungai itu jangan minum, melainkan sedikit. Jadi ramai askar dia Talut kan minum sikit yang tak minum sikit. Jadi itu je lah yang berdaya, lain semua tak boleh buat. Akhirnya sikit menang. Nabi Daud bunuh Jalut. Jadi begitulah keadaan. Jadi makna yang bagi menang tu bukan jumlah. Yang bagi menang tu Allah. Kenapa kumpulan kecil itu menang? Allah bersama. Bukan sebab dia kecil, sebab Allah bersama dia. Kalau kumpulan besar Allah bersama, menangnya. Tapi bukan kumpulan besar boleh menang. Mesti punya tak ada. Kumpulan yang Allah bersama boleh menang. Sama ada kecil ataupun besar. Jadi kalau besar pun Allah tak ada bersama. Saya seorang je. Lawan Jemaah Tabligh. Seluruh dunia lawan saya. Tak ada orang Jemaah Tabligh kat Malaysia ni bersama saya. Seorang pun tak ada. Haji Arsyad pun tak bersama saya. Wak Umar, kawan baik semua tak ada. Tinggalkan saya seorang. Cuba lihat sekarang. Nanti Jemaah Tabligh yang banyak ni hancur, habis. Dia tak boleh menang. Seri Petaling Allah bagi wabak. Melalui dia wabak tersebar. Dah. Ini yang sebelah satu lagi alami punya Tabligh. Dua-dua sama je tu dulu. Tak suka saya. Pulaukan saya. Bukan yang alami Monasat ni dulu, yang alami ni suka saya, tak. Dua-dua tu Tabligh dulu satu. Sekarang dia pecah dua. Monasat, Seri Petaling. Yang elders lain tu Kepong, alami, kan? Mereka tu semua dulu tak suka saya. Tak suka saya sebab bukan apa, saya bagi dakwah bukan Islam macam Nabi Muhammad SAW. Sekarang dua-dua tu sama juga. Hanya mana satu buruk lagi lah, mengaku diri ketua tanpa mesyuarah. Tapi dua-dua tu tak ikut sunnah Nabi. Yang di Seri Petaling dengan yang di Kepong. Yang ikut Monasat dengan alami. Semua lawan saya dulu. Sekarang dia dah pecah, lawan saya juga. Allah buat istimak di Seri Petaling, istimak di Pakato. Pakato tu alami punya. Seri Petaling tu Monasat. Kalau orang tak faham lah.
Tapi wabak nanti Pakatur ni dengan wabak tersebar Indonesia semua. Cara ni lah Allah akan hancurkan dia. Orang tak nak lagi ikut tabligh. Kita nak ikut satu pergerakan tu bila rahmat ada. Rahmat ada atas kita. Tapi kalau dah guna melalui tu pula akan dapat penyakit lah sekarang. Takkanlah rahmat pula penyakit tu. Kalau otak yang pandai lah, bijak. Kalau otak tak bijak, degil lagi, ikut je lah. Dan mati. Jadi Nabi SAW, jemaah dia, sahabat dia menjadi asbab kebaikan, rahmat, ketenangan. Itulah namanya agama. Agama ni asbab berjaya, asbab bahagia, asbab tenang, asbab masuk syurga, selamat dari neraka. Kalau agama asbab masuk neraka, tak ada agama tu. Tak pernah pun ada Allah bagi tahu orang buat baik masuk neraka, tak ada. Kalau Rashidi ni buat jahat, walaupun dia kulit agama, dia masuk neraka. Dia tak usah nak berpura-pura lah. Allah tahu. Allah takkan masukkan orang jahat ni dalam syurga. Orang yang dapat neraka tu mesti orang jahat. Orang yang dapat bala, kesusahan, penderitaan, duka cita, tak ada orang agama. Agama tak bersama ni. Agama bersama dengan bahagia, sejahtera, aman. Itu namanya agama rahmatul lil alamin. Nabi Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatul alamin. Tidak putuskan kau bagi melainkan rahmat. Jadi kalau kita dah jadi asbab bala pula tersebar, memang kita tak betul lah. Orang yang gila je yang ikut tu. Taksub namanya. Orang yang taksub. Kenapa kena bala pada jemaah tabligh? Tak ikut Nabi? Walaupun diajak oleh saya pada dia, terangkan kat dia, hantar jemaah lagi kat dia, nak tunjukkan macam mana kerja tu. Dia semua tak nak ikut. Maknanya dia tak nak ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang paling besar mengajak manusia ni kepada Allah. Pertama, mengajak yang belum Islam tu mengucapkan kalimah. Setelah dia mengucapkan kalimah, katalah seluruh dunia ni tak ada orang Islam. Allah hantar Nabi. Apa kerja Nabi tu? Oh, kita usaha orang Islam tu. Usaha Islam tak ada. Jadi kita usaha ajak yang belum mengucap semua di dunia ni, macam zaman Nabi dulu. Masa dia datang, tak ada satu orang mengucap kalimah. Ada? Tak ada kan? Seluruh dunia tak mengucap. Yang ada Yahudi yang pertama je betul. Yang keduanya tak betul. Muhammad Rasulullah. Jadi tak ada orang Islam masa tu. Semua kafir. Begitu buruknya keadaan dunia tu tau waktu tu. Sangat buruk. Dan paling buruk kat Mekah. Manusia waktu tu. Bayangkanlah dia orang telanjang tau. Kita hari ni telanjang. Ada juga telanjang dekat pantai-pantai tertentu kan. Pantai telanjang. Sekarang ni. Di Australia. Waktu saya belajar sana dah ada lah. 70-an tu. Sekarang saya mestilah ada. Di France. Mana? Masuk pantai tu telanjang. Saya tanya kawan saya tu. Dia orang sana. Awak pergi pantai tu seronok ke? Tengok orang telanjang semua, saya tanya. Dia tu tak ada. Semua tua-tua semua. Semua lembik semua kan. Jadi bapa yang mulia, orang waktu itu bukan dekat pantai, dekat Kaabah tu. Lelaki perempuan, lawa-lawa semua. Jadi Allah buat satu ketika syaitan lah.
dia orang berdua-dua perempuan lelaki tersentuhlah, bersetubuh depan Kaabah. Jadi Allah waktu juga jadikan dia orang batu. Jadi orang Mekah pun fikir macam mana nak buat ni. Dia kata inilah orang yang melanggar perintah Tuhan lah, bersetubuh kat Kaabah kan. So untuk menghalang orang supaya jangan bersetubuh lagi macam ni, letakkan bahala ni tepi pintu Kaabah. Satu sebelah sana, satu sebelah sini. Masa tu ada dua je lah batu. Lama-lama dia orang jadi banyak batu, bahala. So kenapa di Kaabah tu banyak bahala? 300 ketika Nabi lahir, 360 bahala untuk kerja macam-macam. Ini dicerita oleh Maulana Syed Manan ada kita, kisah dia. Nabi Nuh AS dia mula letak gambar dekat kubur dia. Lama tak puas hati dengan gambar, buat berhala dia, gambar dia dekat kubur. Lama-lama banyak dia orang sembah berhala. Jadi sebenarnya waktu Nabi tu berhala semua. Bila lahirnya Nabi tu berguncang bumi. Api pun padam yang dibakar 1000 tahun dekat Persia. Berguncang. Allah SWT baru dia lahir je, batil bergoncang. Belum dia buat kerja dakwah ni. Dia buat kerja dakwah, padam. Jadi bapa tuan yang mulia, yang hak ini, bila Allah kendaki dia hidup, dia ada siapa boleh tahan. Jadi sekarang ni Allah bagi kita viral ni, sebab ada kedatangan kebaikan lah selepas ni. Buat manusia semua tauju pada Allah sekarang, sebelum nak datang kebaikan dia. Datangkan virus supaya orang semua tak tauju pada benda, harta dia orang, kuasa dia orang. Kecuali orang yang keras hati lah, yang tak nampak dengan tanda-tanda ni. Tapi tujuan Allah bagi ni lah tanda, sains, alamat, untuk manusia tengok benda ni, dia ingat Allah. Tapi yang tak nampak tanda-tanda ni memang keras batu ni. Macam Rashidi, nampak? Kalau tak berfikir tak nampak dia. Ya. Jadi mereka semua tak nampak tanda-tanda yang Allah tunjukkan akan kebesaran Allah. Ini Cina yang mempunyai banyak duit, ya. Train dia laju, dia banyak duit lah. Duit dia tak boleh buat apa. Bila virus tu datang, train dia pun tak boleh buat apa. Semua tutup. Dia jadi miskin balik. Sekejap aja. Daripada dia cakap tak ada siapa boleh menahan kemajuan Cina, tak ada satu kuasa pun. Sekarang dia tak faham ke? Ada kuasa boleh menghalang kemajuan dia. Satu perkataan keluar daripada presiden dia tu, awam kan tak dengar. Dia kata, okey, aku akan ajar kau, supaya kau jangan kurang hajar. Kata tak ada kuasa boleh menghalang kemajuan Cina nak ke depan. Aku akan buat. Bagi kuman aja. Bukan aku hantar goncangan ke, gempa bumi kan. Semua roboh. Antara tidur. Goncangan ke tak payah. Buat malaikat kembalikkan Cina saya. Hantar kuman je. Kuman tampak virus. Dah kau kelang kabut dah. Kelang kabut tak? Cina. Kita tak pergi sana, berita lah kita dengar, tengok kan.
Sekarang kelang kabut tu pergi ke seluruh dunia lah. Dan pergi mana paling banyak? Negara yang berhubung baik dengan China pula. Iran dengan Itali. Dia orang ni, pemerintah yang suka sangat China. Banyak orang Cina datang ke negeri dia. Bawa semua kuman tu. Dan menjadi 2 tempat di luar China yang paling teruk. Itali. Kalau kita bawa Najib dulu, hui, kita pun dapat lah. Bawa Najib tu kan baik dengan Cina, semua Cina. Allah nak tunjuk, siapa yang tawajuh pada Cina pun aku akan buat. Supaya mereka tawajuh pada Allah. Akan sikit tak sebanyak bagi mereka yang berfikir, nampak di sini kebesaran Allah. Jadi untuk ini, dia mudah dapat agama. Kalau dia ada ni, kalau tak ada ni, tak berfikir, tak adalah agama juga. Lepas habis virus ni, dia kembalilah tawajuh. Datangnya virus corona ni, nak memberi manusia tahu satu perkara, tiada yang berkuasa. Itu je nak bagi tahu, melainkan Allah. Tak tahu lagi ke? Manusia hari ni tak tahu lagi ke? Baru nampak nak dimasukkan perkara tu dalam hati. Kalau tak dimasukkan dalam hati, bila hilang ni, hilang juga. Tiada yang berkuasa melainkan Allah tu hilang juga. Itu sebab Bani Israel berapa banyak Allah tunjuk. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Dia orang kata pada Musa, mana kau nak bawa kami? Kami ingat kau datang ni bawa keselamatan, bahagia pada kami. Macam ni lah. Agama macam tu kan. Kau Nabi, Rasul Allah. Sekarang ni dah apa jadi Musa? Belakang Firaun kejar kita, maut lah. Apa lagi? Sandwich. Depan laut pula. Alamak. Sana mati, situ mati, himpit kita. Apa dah jadi Musa? Dia orang perlindungan lah. Musa kata, wallahi, Allah bersama saya. Dia tak cakap bersama Bani Israel. Bani Israel tak bersama dia. Degil. Sikit aja yang bersama dia. Jadi Allah bersama saya. Dia tak tahu lagi tu masa tu bagaimana Allah tolong. Tapi pasti. Sehingga Allah perintah dia untuk pukul laut tu dengan tongkat dia. Dia taat perintah Allah. Dia faham, dia tak faham sebenarnya. Apa akan jadi kan? Dia tak tahu. Dia ikut dia lah. Pukul, terbelah. Laut tu boleh terbelah. 12 laluan. Lepas tu, tanah semula. Lalu atas tanah lah. Laluan. Macam apa? Apa? Tak, macam laluan. Macam sekarang kan. Jadi kepada 12 kaum Nabi Bani Israel. Anak Nabi Yaqub 13, tapi yang satu tu tak pergi. Dia dah pergi ke timur. Jadi yang pergi ke Mesir tu 12 anak dia. Menjadi 12 tribes. Waktu Nabi Musa. Dah banyaklah dia. 12 tu lalu. Nampak tu. Tapi bila dah lama Musa pergi Tur Sina, tinggalkan dia, Samiri ni suruh dia orang sembah berhala, dia orang ikut. Bukan lama pun dah nampak tiada Tuhan melainkan Allah, yang berkuasa Allah. Kenapa mereka kembali? Sebab dah hilang nampak tu. Dah hilang macam Rashidi sekarang. Dia tak nampak lah. Dia nampak kebesaran Allah, dia ingat. Bila dah hilang, dah lupa. Itu manusia. Sebab dia tak masuk lagi dalam hati dia. Dia hanya nampak saja. Rashidi banyak nampak tak kebesaran Allah? Tak ada. Tapi bila hilang, hilang. Bila Rashidi nampak tu, masa tu iman dia kuatlah sikit. Bila dah tak nampak, dia kembali macam dia dulu. Tak percaya. Tiada Tuhan
melainkan Allah. Tiada yang berkuasa beri faedah bahaya melainkan Allah. Sebab itu dengan tengok-tengok ni semua tak boleh naikkan iman. Satu orang kata kita nak tengok kebesaran Allah, jalan-jalan seluruh dunia. Tanya dia orang yang pergi berjalan tu buat interview, awak ingat Allah ke? Tak. Dia akan jawab tak. Kamu tak boleh nak tengok kebesaran Allah sebab hati kamu tu buta dengan kebesaran dunia. Jadi kata Allah, mereka ulang alik daripada Mekah ke Syam. Situ dia nampak semua kesan-kesan kaum dulu yang hancur kerana melawan Nabi-Nabi. Kata Allah, mereka tak fikir ke? Mereka tak tengok ke? Tengok pun dia tak dapat fikir. Kenapa? Mata dia orang buta. Kenapa mata buta? Hati buta. Mata boleh nampak benda-benda ni. Macam mata Samad, dia boleh nampak dunia, faedah dunia. Tapi mata tu, kalau mata tu, hati tu buta, hati tu roh, mata yang nampak tu tak boleh nampak apa perintah Allah, faedah, kebesaran, tambah. Jadi dia orang lalu je lah dekat, dia orang bukan dia orang ingat Allah, dia orang bermain-main pula kat situ, kat tempat kehancuran kaum. Masih hari ini kita boleh tengok, lalu kat kawasan padang pasir, orang Samud, kaum Ad, kaum Lot. Kalau orang yang hati dia buta, lalulah berjalan-jalan, katalah kita buat turis ya, melihat kebesaran Allah. Contoh dia, semua berye-ye nak pergi. Bercerita tu tengah lah, tapi tak terasa. Balik langgar juga perintah. Jadi manusia ni, dia akan hanya boleh berfikir dan melihat tanda-tanda Allah ni dan membawa dia bila hati dia tu tak buta. Maknanya tak cinta dunia. Macam Sufyan. Sufyan tu hati dia buta. Rashidi hati dia buta. Buta tu menyebabkan mata dia tu buta nak nampak perintah Allah, nampak Allah punya kebesaran. Buta. Dalam apa Sufyan buat hari-hari, dia tak boleh bawa dia berfikir. Dia tak berfikir tentang kebesaran Allah ni. Bila dia dengar ni, dia pun tak boleh tahu yang mana betul dengan yang mana tak betul. Telinga pekak, walaupun lubang ada, boleh dengar semua. Tapi yang baik dia tak tahu, yang buruk dia tak tahu. Dia dengar, semua dia dengar. Itu telinga Sufyan. Yang ada tapi pekak. Kenapa pekak? Hati buta. Mata Sufyan buta. Buta mana boleh nampak benda, tapi buta tengok amal. Kita kata gas 45 minit Sufyan, dia gas 10 minit. Sebab dia lambat bangun, dia telefon, dia join orang tu. Orang tu balik, dia pun balik. Itulah dia buta. Pekak. Diberitahu pun tak mau ikut. Kenapa? Hati dia buta. Kenapa hati buta? Cinta dunia. Sufyan cinta anak dia, bukan anak dia, macam-macam dia punya cinta. Yang dia nak. Yang dia cinta ni mana yang nak tu. Kan? Orang cinta dunia ni, apa tanda dia? Bukan dia banyak dunia. Kita kata orang kaya tu cinta dunia. Tak. Kalau macam tu, Nabi Sulaiman tu, dia tak ada cinta dunia. Tapi Rashidi, dia cinta dunia. Lepas tu bila dia cakap, aku apa pada dunia ni? Sufyan kita cakap, kamu cinta dunia, aku apa dunia tu? Dia bukan ada dunia, nak dunia tu banyak. Dalam hati tu, nak dunia. Itu namanya cinta. Nak sangat. Kan Sufyan? Sufyan begitu nak rumah yang besar dengan swimming pool. Kan? Dia nak dunia.
Itulah maknanya hati dia tu gelap. Sepatutnya hati tu nak Allah. Dapat Allah, Allah bagi dunia sebagai ganjaran di dunia lah. Seperti diberi kepada Nabi Sulaiman. Dia ingat Nabi Sulaiman tu diberi dunia oleh Allah sebab dia cinta dunia macam dia. Tak. Nabi Sulaiman, Nabi Daud tu diberi kuasa dunia sebab dia tak cinta benda tu. Dia tak nak benda tu. Dia nak Allah. Dia dah dapat Allah. Allah beri dia kuasa dan ini yang tak faham. Rashidi dengan Sufyan ni ingat, kita nak dapat dunia, kita mesti nak dia. Kita kena kerja kuat. Yang dipaham oleh semua orang lah. Bukan dia orang berdua ni je. Yang dipaham oleh Samad, Zaidi, semua itu. Kita nak dunia ni, kita mesti usaha. Kalau tidak, tak boleh dapat. Yang nak itulah namanya dunia, cinta. Jadi Sufyan hati dia gelap, kulit dia gelap, semuanya gelap. Siapa patut nak kahwin dengan dia, apa faedah ni? Ini kerana dia buat usaha ni, Allah tak bagi dia kaya. Kalau bagi kaya, dia akan tinggalkan usaha ni. Dia dah dapat apa dia nak, tak boleh jadi kaya. Dia kata Allah ni jahat. Aku ya nak kaya, tak kaya juga. Kenapa si kafir bagi? Ini jadi rosak. Allah tak bagi dia dunia sebab Allah mahu dia buat kerja ni. Kalau dah ya sangat, Allah bagilah, lepas tu cabutlah lari. Macam apa kita punya apa? Zahari dengan kawan dia. Siapa? Asfani. Sekarang dah dapat dunia, dia tak tahu dapat ke tidak. Dan nak sangat dunia. Allah bagi kita kerja ni bukan nak dapat dunia. Kalau kamu nak buat kerja ni dapat dunia, tak payahlah. Baiklah cari dunia banyak-banyak, lepas tu masuk neraka. Satu orang yang nak dunia, bekerja kuat untuk dapat dunia, takkan dapat Allah, takkan dapat syurga. Orang yang dapat dunia dan dapat syurga ni, orang yang tak nak dunia. Tak nak sangat dunia. Tapi nak Allah. Nak. Jadi Allah sangat sayang kat dia, sehingga kat dunia pun Allah bagi dia dunia. Apa yang dia nak. Dia nak Allah. Tapi manusia umumnya menganggap dunia ni bagus kan. Jadi Nabi Sulaiman Allah bagi dia dunia. Bukan sebab dia dalam hati nak dunia. Dia Nabi Allah. Tak mungkin dalam hati dia tu nak dunia. Tapi dunia yang diberi pada Nabi Sulaiman, Nabi Daud, tak ada hadiah. Ganjaran untuk dia di dunia tau. Sebab itu dapat kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Sebab dia dapat Allah, dia dapat segalanya. Itu. Rashidi dia tak dapat Allah sebab nak dunia dan berusaha. Allah tak dapat, dunia pun tak dapat, akhirat pun tak dapat. Jadi rugilah orang yang tak nak Allah. Sebab apa dia tak nak Allah? Dia tak tahu siapa Allah. Dia ingat Allah ni macam batu ke? Tak boleh buat apa. Allah menjadikan langit, bumi, matahari, bulan, bintang, baik, buruk, semuanya Allah miliki. Allah kata apa yang aku tak ada? Langit, bumi, timur, barat, antara keduanya, semua aku punya. Anakku tak perlu semua tu pun. Kau nak? Jadi pada kekasih Allah, Allah kata kalau aku bagi kat dia ni, dia takkan lari dari aku. Dia akan tetap cinta kat aku, suka kat aku. Aku bagi dia lah. Di dunia, di akhirat nanti bagi dia syurga. Itulah nama kehidupan berjaya. Macam Rashidi dan Sufyan nak dunia, Allah tak bagi. Sebab nak dunia tak nak Allah, Allah tak dapat. Apa jadi? Dua-dua tak dapat. Jadilah orang yang gagal. Orang yang gagal ni, dua-dua tak bahagia. Kenapa? Sebabnya tak dapat Allah. Jadi kita hentikanlah tabiat nak dunia ni.
Kalau ikut Amis Sab ni, tak nak dunia, mana nak hidup? Kita kena ada dunia. Dah mula perkiraan dia datang. Tak boleh dengar ni semua ceramah macam ni. Tak nak dunia ni, tak mau. Kita mau dengar ceramah, dapat dunia dan berjaya. Itu. Dah rosak lah. Yang Amis Sab cakap, jangan nak dunia, nak Allah. Nanti kamu akan dapat dunia, dan dunia kamu jadi asbab untuk kamu dapat Allah lagi. Jadi yang susah sangat ni nak hilangkan cinta dunia. Nak dunia tu. Sangat susah. Dekat Zaidi tu banyak dia nak dunia. Dia tak boleh faham ceramah ni. Terlampau tinggi dia bilang. Dia cakap apa? Ini terlampau tinggi, tak nak dunia ni. Sebab itu dia cakap kita nak Allah Amizab, tapi dunia nak juga. Dia jadi. Dia mellow down sikit. Allah nak, tapi dunia nak juga. Dia jangan macam tu. Kita nak Allah, apa melain tak nak. Okey guys. Dahsyat.